Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam slot pengkisahan haji dan kita masih dalam Road to Arafah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesihatan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin pada masa kita bersiaran ini sangat hampir dengan waktu tarikh wukuf. Mungkin kita pada hari ini mungkin sudah 6 Zulhijjah kemungkinan. Bermakna jika 6 Zulhijjah pada hari ini, kita sudah hampir dengan wukuf, iaitu 3 hari daripada tarikh hari ini. Jadi tuan-tuan, pada masa inilah diandaikan jika ada haji di Tanah Suci pada tahun ini, pada tarikh dan masa ini, sudah tentulah boleh kata semua jemaah haji negara kita telah berada di Tanah Suci Mekah. Malah bukan sahaja jemaah haji kita, kota raya Mekah ini sudah semakin ramai dengan kesesakan jemaah haji di jalan raya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi jemaah haji Masjidil Haram akan ramai dan sesak dengan jemaah haji pada ketika dan masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalah jika tuan-tuan telah melaksanakan haji pada masa tuan-tuan di Tanah Suci, dan mungkin juga satu masa terdekat atau pada bila masa selepas ini, tahun-tahun yang selepas ini, kita bakal berada di Tanah Suci pada bulan-bulan Zulhijjah, maka tuan-tuan pada ketika itu, sama ada tuan-tuan pernah berada di sana, tuan-tuan adalah orang-orang yang sangat bertuah. Kita adalah orang yang sangat bertuah andainya kita dapat jejak kaki di Tanah Suci untuk menunaikan fardu haji. Oleh itu, bila mana kita berada di Tanah Suci, diizinkan Allah untuk mengerjakan haji pada tahun itu, kita, ya Allah, wajib bersyukur kerana kita telah berada di Tanah Suci untuk menunaikan fardu haji. Kerana apa? Tuan-tuan, saya masih ingat, dulu-dulu bila mana kita sukar untuk mendapat rezeki membolehkan kita pergi tunai haji, sedangkan pada masa kita susah mencari rezeki, mudah kita untuk pergi menunaikan fardu haji, kerana pada ketika itu tidak ada kota jemaah haji. Jika kita ada wang pada waktu itu, maka kita boleh terus mendaftar dan Allah izinkan kita untuk terus juga pergi pada tahun yang sama pada masa tersebut untuk menunaikan haji. Jadi keadaan pada masa satu ketika dulu, susah kita mendapatkan rezeki mencukup wang untuk pergi haji, tetapi mudah pula untuk kita menunaikan haji kerana belum terdapatnya kota haji. Tetapi pada masa ini, kita mungkin Allah rezekikan mudah untuk kita mendapat wang untuk pembiayaan pergi haji, tetapi ditakdirkan pula bila rezeki ada, susah pula kita nak pergi menunaikan fardu haji kerana peraturan kota yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan, sebab itulah bila mana dulu mungkin dalam masa selepas ini kita akan diizinkan Allah berada di Tanah Suci, sudah tentulah kita rasa bertuah dan kita sangat-sangat bersyukur kerana dengan izin Allah juga kita terpilih di kalangan yang ramai untuk berada di Tanah Suci pada ketika itu. Sebab sekarang ni kalau kita daftar hari ini, kita berada dalam queue barisan yang panjang untuk sampai kepada giliran menunaikan fardu haji. Mungkin 100 lebih tahun barulah sistem akan memilih kita sebagai orang yang terpilih menunaikan fardu haji. Jadi tuan-tuan, kita terasa nikmat. Dulu pun bila kita menunaikan fardu haji pada masa itu, terasa kita terpilih oleh Allah.
dan kita wajib bersyukur. Mudah-mudahan apabila kita telah bersyukur, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih dalam bentuk rezeki yang pelbagai. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, saja saya pilih satu tajuk dalam pengkisah haji pada hari ini, iaitu apakah persediaan menjelang keberangkatan ke Arafah. Jadi tuan-tuan, ini bukanlah lengkap seperti kursus haji, tetapi saya nak bagikan satu suasana supaya zahir kembali kerinduan kita di Tanah Suci. Bagi mereka yang belum, mudah-mudahan akan lahir pula keterujaan kita untuk menunaikan fardu haji, untuk kita berada di Makkah dan juga di Madinah suatu ketika nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila jemaah haji tiba di kota suci Makkah sebelum ini, sama ada mereka datang daripada tanah air Jeddah dan masuk ke Makkah, ataupun mereka yang datang daripada tanah air telah ke Madinah melakukan ziarah dan sebagainya, dan mereka masuk ke Makkah daripada Madinah, maka mereka akan berada di Makkah dalam tempoh masa tertentu sebelum menjelangnya keberangkatan ke Arafah. Jadi sudah tentulah mereka ada rutin-rutin harian yang mereka laksanakan ketika menunggu saat berangkat ke Arafah. Jadi antara rutin harian mereka sudah tentulah yang penting mereka mengejar kelebihan solat di Tanah Suci, khususnya di Masjidil Haram, iaitu solat waktu berjamaah di Masjidil Haram. Dan mereka sentiasa memastikan diri mereka solat waktu berjamaah, dan mereka cuba hadir setiap waktu di Masjidil Haram ataupun sekurang-kurang mana-mana saja masjid di Tanah Suci dan di tempat yang membolehkan mereka menunaikan rutin harian itu, iaitu solat waktu berjamaah. Dan sudah tentulah bagi mereka yang masuk ke Mekah sebelum ini dengan melaksanakan umrah, dan untuk iaitu seperti mana mereka melaksanakan haji tamatuk. Jadi mereka yang memilih melaksanakan haji tamatuk, masuknya mereka ke Mekah dahulu ialah dengan mengerjakan umrah. Jadi pada masa ini mereka telah bertahlul dan mereka boleh memilih sebagai rutin hari-hari sebelum menjelang Arafah untuk melaksanakan pula umrah sunat. Umrah sunat. Tapi mereka yang masuk ke Mekah dengan berihram dan niat haji, mereka kekal berihram dan hanya menjaga pantang larang ihram sepanjang mereka berihramlah sebelum keberangkatan ke Arafah. Jadi mereka yang mengerjakan haji tamattu, mereka ada kesempatan dalam hari-hari sebelum berangkat ke Arafah untuk melaksanakan umrah sunat dengan pergi ke miqat. Tak kira sama ada pergi ke miqat di luar Tanah Haram, sama ada di Tan'im atau miqat di Ja'ranah dan sebagainya. Dan mereka laksanakanlah sekadar apa yang mereka mampu sebelum mereka berangkat ke Arafah. Kemudian dalam tempoh menunggu saat keberangkatan ke Arafah lagi sebagai rutin hidup mereka sebelum berangkat ke Arafah, ialah mereka perlu hadir dalam ceramah-ceramah dan talimat-talimat yang dianjurkan oleh tabung haji. Termasuklah ceramah, peringatan-peringatan dan ulang kaji tentang ibadah haji, dan juga talimat-talimat yang berkaitan dengan pengurusan haji yang akan disampaikan oleh guru agama tabung haji dan juga petugas-petugas tabung haji. Jadi tuan-tuan, jemaah haji memang diwajibkan hadir. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan satu masa, anggapkan hadir dalam ceramah-ceramah ini sangat penting untuk mendengar pesan-pesanan dan peringatan tentang ibadah haji dan pengurusan haji kita. Kemudian dalam tempoh sebelum Arafah ini juga, ialah tuan-tuan berkesempatan untuk melakukan ziarah sekitar Mekah. Jadi macam di Madinah, ada program ziarah, tetapi program ziarah di Madinah itu adalah program yang telah termasuk dalam program haji dan termasuk dalam belanja haji kita, wang belanja haji kita.
Tetapi jika anda ingin menyertai ziarah sekitar Mekah, tuan-tuan boleh pergi ke kaunter syarikat yang mengendalikan ziarah Mekah ini yang diuruskan oleh pihak muasasah. Tuan-tuan beri sedikit bayaran dan boleh sertai ziarah sekitar Mekah supaya tuan-tuan sebelum ke Arafah, tuan-tuan boleh pergi melihat keadaan di Arafah, keadaan di Mina, juga mungkin selepas itu berpeluang untuk melawat muzium dan sebagainya. Itu aktiviti kalau tuan-tuan pernah ke Tanah Suci, itulah yang tuan-tuan himbau kenangan ziarah Mekah sebelum pergi ke Arafah. Kemudian tuan-tuan, yang penting saya nak sentuh bagi tahu tentang makan minum. Saya masih ingat di mana ketika jemaah haji bila pergi menunaikan fardu haji, mereka perlu memasak ataupun mendapatkan makanan sendiri bila menunaikan fardu haji. Maknanya apabila mereka sampai di Mekah ataupun di Madinah, mereka perlu berbekalkan, perlu ada dapur untuk memasak, peralatan dan juga hampir hari-hari mereka perlu mendapatkan bahan mentah untuk masak dan makan. Sama ada sebilik atau pasangan suami isteri masak. Tetapi bila mana tabung haji melihat tujuan utama jemaah haji ini ke Tanah Suci ialah untuk beribadah, masa yang mereka ada banyak boleh ditumpukan kepada ibadah, maka tabung haji pun mengambil inisiatif untuk menyediakan sajian makan minum kepada jemaah haji tanpa jemaah haji perlu memasak di tempat atau penginapan mereka. Jadi kalau tak silap saya, mulai tahun 1989 jemaah haji tak perlu masak, cuma tabung haji menyediakan pack food, makanan selama untuk makan tengah hari dan makan malam. Sedangkan waktu sarapan, tabung haji menyediakan kemudahan untuk membuat air. Jadi dengan inisiatif ini, dengan perkhidmatan yang disediakan ini, maka banyaklah kesempatan jemaah haji untuk masanya digunakan untuk beribadat. Jadi itu sedikit sejarah tentang sajian makan minum jemaah haji. Jadi sudah tentulah tabung haji berunding dengan pihak caterer di Tanah Suci agar mereka menggajikan tukang-tukang masak Malaysia dan menyediakan menu-menu yang mengikut selera jemaah haji kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita faham bahawa masyair ni, saya sebut tadi persediaan menjelang keberangkatan ke masyair ni merujuk kepada lokasi-lokasi manasik haji lah, iaitu Arafah, Muzdalifah, Mina. Dan lepas Mina kita balik ke Mekah. Ini merupakan masyair, iaitu lokasi-lokasi manasik haji. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut masyair, wukuf Arafah dan sebagainya, ia adalah kemuncak kepada ibadah haji. Kemuncak kepada urusan haji. Maknanya kita pergi ziarah di Madinah itu belum haji. Kita pergi tawaf sunat, kita solat berjemaah, itu belum tiba kepada kemuncak haji. Maka bila mana kita berwukuf dan bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina dan melontar, itu antara perkara-perkara dalam pelaksanaan ibadah haji yang termasuk dalam rukun dan wajib haji. Jadi di saat itulah ketika di masyair, ia adalah tempoh masa kemuncak kepada ibadah haji, dan itulah masanya jemaah haji akan memberi sepenuhnya perhatian kepada ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin juga mengembalikan ingatan tuan-tuan yang pernah ke Tanah Suci tentang apa persediaan menjelang keberangkatan yang kita lalui dulu. Malah mungkin mereka yang belum pergi, ini adalah sebagai sedikit panduan awal kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, menjelang berapa hari sahaja lagi keberangkatan kita ke Arafah, kita perlu cuba kita wajibkan pada diri kita untuk hadir dalam program khas
tentang masyair. Jadi kita namakan biasanya ialah taklimat masyair ataupun taklimat tentang Arafah dan Mina. Sama ada ia berkaitan dengan ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz guru agama tabung haji, atau ia berkaitan dengan pengurusan semasa di masyair nanti, semasa di Arafah, semasa di Muzdalifah dan Mina, serta kembali balik ke Mekah nanti. Jadi taklimat ini seboleh-bolehnya kita seru pada jemaah haji pada ketika itu supaya hadir, supaya jemaah haji ini tidak terlepas daripada mendapat maklumat-maklumat dan peringatan-peringatan penting tentang operasi, kerana kita faham ini adalah kemuncaknya. Jadi kemudian itu yang penting, peringatan penting. Satu, kita kena hadir program taklimat masyair. Dan yang kedua, kita berpesan juga kepada jemaah haji, ketika anda masih ingat pada ketika itu, ataupun panduan kepada mereka yang belum pergi, kita minta jemaah haji dalam tempoh yang kritikal sebelum pergi ke Arafah ini, supaya mereka betul-betul rehat, simpan tenaga orang kata. Maklumlah, ada di antara kita yang sudah lama berada di Tanah Suci, berada lama di Saudi, dan kita ada yang baru sampai. Tenaga itu penting, kerana itulah tujuan dan matlamat menggunakan tenaga yang kita yang ada untuk berada di lokasi-lokasi masyair nanti. Jadi untuk itu kita nak simpan keluarga, maknanya kita janganlah terlalu terdedah diri kita dengan panas, ataupun kita saja-saja berjalan jauh. Dan waktu itu juga kita pertimbangkan kemampuan kita untuk berjalan kaki ulang-alik ke masjid. Kita boleh, kalau tidak pergi ke masjid, mungkin sebabkan kita terdedah panas dan akan boleh menjejas kesihatan, kita boleh pilihan yang lain, berjemaah di masjid yang lebih berdekatan atau di mana dewan-dewan yang disediakan sebagai musalla. Pada ketika itu, hanya tinggal beberapa hari sahaja untuk ke Arafah, kita jaga rehat untuk kita simpan tenaga kita. Kemudian tuan-tuan, kita selalu berpesan kepada jemaah haji di saat-saat ini, iaitu tidak keluar tanpa ada tujuan yang penting. Misalnya, teringat nak pergi tengok kawan atau saudara kita di maktab yang lain, di rumah yang lain, terpaksa mendedahkan diri kita dengan panas terik dan juga berjalan jauh. Konon nak cari, ataupun kita keluar-keluar nak cari barang, nak shopping, saat nak pergi Arafah, kita lupakan dulu saat yang penting ini, kerana tumpuan kita ialah kita nak pergi ke Padang Arafah. Kalau boleh, kita tangguh dululah nak beli-beli, nak jumpa kawan ini, kerana kita sebutkan tadi, kita nak fokus kepada ibadah tawaf nanti, dan juga pelaksanaan rukun dan wajib haji yang lain. Kemudian bagi mereka yang melaksanakan umrah sunat, mungkin dalam saat beberapa hari saja lagi nak pergi ke Arafah ini, kita tangguh dulu. Umrah sunat kita, kerana sudah tentulah bila kita melaksanakan umrah sunat, kita terpaksa tenaga kita juga digunakan untuk ke Tan'im, untuk ke Ja'ranah dan sebagainya, dan balik kita terpaksa berpusu-pusu juga untuk tawaf dan sebagainya, yang akhirnya kita akan hilang tenaga dan juga tumpuan kita untuk melaksanakan ibadah haji yang lain. Dan satu lagi, pada masa ini, pada saat sebelum kita akan berangkat ke Arafah juga, kita tengoklah kalau kita rasa tak sedap badan, kita rasa sakit, batuk, demam dan sebagainya, maka cepat-cepatlah kita mendapat rawatan, pergi ke klinik. Itulah di antara gambaran yang saya berikan bagaimana kita mengurus jemaah haji supaya mereka faham, tahu untuk menyesuaikan diri mereka di saat-saat kita berwukuf di Arafah. Kemudian tuan-tuan, saya masih ingat sebelum kita berangkat ke Arafah ini ialah satu lagi persediaan yang penting. Kita selalu ingatkan pada diri kita juga dan juga semua jemaah haji, iaitu kita melakukan persiapan minda kita. Fikiran dan minda kita juga kena disiapkan. Apa dia? Yang pertama, sudah tentulah sebelum saat kita berangkat ke Arafah ini,
kita telah menghayati kelebihan berwukuf di Arafah dan juga ibadat-ibadat lain yang lain semasa kita masyair. Mungkin masa kursus kita telah faham kelebihan Arafah di Muzdalifah dan Mina. Kita menghayati sungguh-sungguh, dan saat keberangkatan ini lebih-lebih lagi kita perlu faham dan menghayati kelebihan wukuf dan ibadah-ibadah yang lain di masyair, kerana bila kita berada di sana, kita tidak akan mensia-siakan masa kita ketika berada, kerana kita tahu di situlah kelebihan yang pelbagai yang banyak, misalnya di Arafah, ketika di Muzdalifah dan juga di Mina. Maka kita gunakan kesempatan. Kita mesti ingat bahawa mungkin ini kesempatan yang terakhir. Kita tak pasti pada masa akan datang adakah Allah akan memberi kesempatan kita sekali lagi seperti ini. Jadi kita kena minda kita kena hayati kelebihan ini. Yang kedua, berkaitan juga tentang persediaan minda, iaitu kita kena bagi gambaran dalam pemikiran kita bahawa kita akan ada cabaran. Kita akan ada dugaan, kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat, ataupun kadang-kadang mencabar dari segi minda perasaan kita. Contohnya, kita mungkin dalam menunggu bas, tiba-tiba berlaku kelewatan menunggu bas. Maklumlah, sebab lalu lintas yang sangat sesak ketika itu. Tuan-tuan boleh bayangkan, bukan puluhan ribu jemaah haji bergerak ke Arafah pada waktu itu, tetapi jutaan jemaah haji dalam waktu yang hampir sama akan bergerak ke Arafah dengan menaiki bas dan kereta. Jadi sudah tentulah perjalanannya kemungkinan pada satu-satu masa berlaku kelewatan. Jadi kita set dalam minda kita akan hadapi lama menunggu ini. Alhamdulillah, kadang-kadang kita faham tentang keadaan tersebut jika berlaku. Kadang-kadang Allah permudahkan urusan kita melaksanakan perjalanan masa masyarakat itu dengan baik dan lancar. Itu kita syukur, tetapi apa yang cuba kita sebut ialah persediaan minda kita jika berlaku kelewatan ataupun lama kita menunggu. Dan sudah tentulah kita bila di tempoh masyarakat ini juga kita akan alami keletihan. Maklumlah, kita naik bas, turun bas, kita beribadah, kita berkeadaan dan keadaan yang cuacanya macam-macam, dan mungkin akan menyumbang kepada kesihatan kita. Mungkin kita rasa letih, dan itu juga adalah cabaran yang kita siap awal-awal. Kemungkinan kita ada keletihan, akan letih. Tapi kita jagalah diri kita masing-masing dengan sebaik mungkin. Kemudian sudah pasti dalam minda kita mesti ingat, kita sudah datang ke Madinah dulu. Kita tinggal di penginapan yang agak selesa, di hotel dan sebagainya. Kita mudah untuk makan dan minum yang disediakan. Begitu juga bila kita di Mekah, kita berada di bilik-bilik penginapan yang jauh lebih selesa. Berbanding nanti bila kita berkhemah di Arafah ataupun di Mina, sudah tentulah keselesaannya tak sama dengan semasa kita berada di Mekah dan Madinah. Kita hanya berkhemah. Jadi, kita kena faham awal keselesaan di Arafah Mina berbeza dengan di Mekah dan di Madinah. Kita tahu dan kita lebih bersedia. Dan sudah tentulah satu lagi, kita kena tahu bahawa tandas juga merupakan satu perkara yang kita mencabar kita lah. Sebab Kerajaan Arab Saudi pada masa ini masih belum melaksanakan dari segi perkhidmatan tandas ini dalam unit-unit yang mencukupi, mungkin pada masa akan datang. Tetapi kita terpaksa setakat ini menghadapi kesulitan untuk menggunakan tandas. Mungkin kita terpaksa queue berbaris untuk menggunakan tandas pada masa-masa tertentu. Ini persediaan minda kita. Persediaan minda kita, kalau Allah bagi kelapangan, keadaan alam